Apakah rahsia yang ada di sebalik ayat kursi yang digelar sebagai ayat yang amat agung di dalam Al-Quran? Saksikan dalam My Quran Time episod kali ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada adik-adik yang berada di depan kaca TV, yang berada di Facebook sekarang ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang terus bersama untuk kita memulakan juz ketiga kita pada hari ini di halaman yang ke-42 untuk terus kita menghargai hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar bacaan kita, kefahaman kita dan amal kita makin lagi mendekatkan diri kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Kita balik kampung raya Ustaz. Alhamdulillah, ya, sempat singgah di Dusun Durian ni. Oi, subhanallah. Itu. Tak lebih. Ya? Tak lebih. Dah, sana. Dah habis Ustaz. Buah di hujung. Nanti kita pergilah Ustaz, ya. Kita doakan insya-Allah bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, ya. Moga-moga raya Adha pada baru ini membawakan semangat pengorbanan kita. Ya. Tidak berkira seperti Nabi Ibrahim, dan kita nak melihat kepada kisah-kisah ataupun kelebihan-kelebihan rasul-rasul yang ada ini pada hari ini Ustaz, ya, iaitu di dalam muka surat 42. Jadi boleh kongsikan di Facebook masing-masing agar kita dapat terus memberi manfaat kepada rakan-rakan kita yang mungkin terlupa ataupun mungkin kali pertama mengikuti My Quran Time, baca, faham, amal kita. Mari kita sama-sama Ustaz, kita melihat pada sinopsis ringkasan kita pada hari ini. Jom. Pada ayat 253 kita akan melihat kepada darjat para rasul dan kepelbagaian, ya, bagaimana respon pada dakwah yang dibawakan oleh rasul-rasul pada zaman dahulu yang akan memberi kesan kepada kita pada zaman sekarang agar kita mengambil respon terbaik, jangan menjadi orang-orang yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, pada ayat 254 kita akan melihat pada perintah berinfak, dan kita akan melihat kaitannya nanti dengan keimanan pada para rasul. Pada ayat 255 kita akan melihat ayat kursi, ya, keesaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayat ini digelar sebagai ayat yang azam, ya, yang amat hebat, lantaran kita akan mendapat banyak manfaat dengan kita melihat isi kandungannya. Dan diakhiri dengan ayat 256, larangan, ya, memaksa untuk orang memeluk Islam, tetapi mengajak dengan penuh hidayah, dengan penuh hikmah dalam kehidupan kita seharian. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah, ya, bagi adik-adik yang berada bersama ibu ayah masih bercuti, ya, ada ke bercuti Ustaz? Ada sebahagian yang masih bercuti. Ya, anak saya ada seorang masih bercuti. Betul, yang lain dah masuk sekolah. Ya, jadi kalau yang di sekolah yang menonton, moga-moga adik-adik juga dapat manfaat yang besar daripada halaman 42 memulakan juz ketiga kita pada hari ini. Jadi Ustaz, kita membaca dahulu ayat 253, 254. Dua ayat panjang, boleh tahan. Ya, nanti pun dua ayat sama-sama dengan tuan-tuan di rumah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz.
Ustaz Tuan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun rasa amat syukur Ustaz. Sehingga ke saat ini kita masih lagi dikurnia kesempatan untuk bersama dengan Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran, memahami isi kandung Al-Quran, memahami bacaan Al-Quran. Satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pejam celik sedar ataupun tidak, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita telah habis 2 juzuk Al-Quran. 2 juzuk Al-Quran kita telah habis baca, belajar, tadabbur dan sebagainya. Maka hari ini kita memasuki juzuk yang ketiga. Maka marilah kita semarakkan lagi pembudayaan Al-Quran, environment, suasana Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita sebarkan kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di Facebook pun subhanallah ramai sekali. Ada yang dari Kanada, Puan Umi Hanum, dapat bersama lagi dari Singapura, dari Brunei, Indonesia, masya-Allah, seluruh dunia lah yang bersama dengan Al-Quran, sebarkan Al-Quran. Saya sharekan pengajian kita ini, mudah-mudahan ia akan menjadi syafaat kepada kita dan ditimbang dalam mizan kebajikan kita, Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita masuk juz 3 dah, subhanallah. Setengah-setengah orang lama-lama, orang atuk-atuk kita, Ustaz, di kampung saya ada sengaja panggil juz tilka. Juz tilka. Jadi hari ini kita masuk juz yang ketiga dan muka surat yang kita nak belajar pada hari ini ialah muka surat yang ke-42, dan dalam muka surat ini ada 4 ayat saja. 1, 2, 3, 4 ayat saja, dan saya akan mulakan bacaan di awal juz 3 ini ayat yang ke-253 dan 254. Jadi apa kata kita sama-sama baca, ikuti, kita sama-sama mengaji sama-sama, perhatikan ayat demi ayat, kalimah demi kalimah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya bercadang untuk baca permulaan ini dengan murattal nahwan ataupun kurdi. Cubalah Ustaz. Ya, baik. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم
Sadaqallahul Azim. Bacaan daripada 253 dan 254 Ustaz ya. Panjang Ustaz ya. Boleh tahan tu ya. Kalau permulaan juz 3 Ustaz. Permulaan juz yang 3. Saya Ustaz semalam masih lagi bersama dengan mak ayah di kampung Ustaz. Ya, betul. Hari ini dah kembali di sini, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa kurnia kesihatan Ustaz kepada ibu dan ayah kita, semualah sahabat-sahabat Al-Quran semua yang mengikuti Quran Time, mudah-mudahan terus dikurnia kesihatan untuk beramal ibadah. Moga-moga ibu ayah masing-masing ya, pada ibu ayah saya Ustaz ya, sama-sama mendapat barakah ya, mengizinkan kita untuk terus menyampaikan, berkongsi dan intisari daripada ayat 253 ini tuan-tuan sekalian adalah sambungan daripada bacaan kita semalam, iaitu di hujung sekali ayat 252 ya, ayat akhir daripada juz yang kedua itu, tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin ya, kisah tentang Bani Israel dan kisah Jalut, Talut dan juga Nabi Daud itu adalah bacaan ataupun ditilawahkan, bukannya di omong-omong kosong ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau adalah di kalangan para rasul. Bila cakap tentang wa innaka laminal mursalin, macam surah Yasin Ustaz ya, innaka laminal mursalin, pasal Nabi ni digelar sebagai penipu lah, dikecam apa sebagainya. Jadi Allah nak memberi motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar innakar rasul, tetapi innaka laminal mursalin. Ada beza ya, kalau innakar rasul sesungguhnya engkau seorang rasul, tapi innaka laminal mursalin sesungguhnya engkau adalah di kalangan para rasul. Jadi ada geng ya, ada geng, iaitu geng rasul ini, pasukan rasul ini memang mereka ni dah biasa kena kecam ya, mereka ada ujian tetapi mereka tetap juga don't give up. Ya, dia terus ya. Jadi itu yang disambung pada awal juz yang ketiga ini, tilkar rusul. Semua rasul-rasul ini faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallah ya, iaitu diberikan kurnia kelebihan antara satu sama lain, salah satunya boleh bercakap dengan Allah, iaitu Nabi Musa. Jadi di dalam Al-Quran ini ada konsep tafdil dan ada konsep tafriq misalnya. Tafdil ini dalam ayat ini, kalau tafriq itu di hujung surah Al-Baqarah nanti tuan-tuan kita berjumpa dengan perkataan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih ya, kami ini tidak tafriq. Apa bezanya? Kalau kita baca terjemahan kita nampak bahawa keutamaan ataupun perbezaan, tapi kalau tafriq itu maksudnya kalau ada 25 rasul, dia mungkin terima 24, satu ditolak. Itu namanya tafriq ya, menolak salah satu. Tolak satu, kira tolak semua. Ya. Tetapi kalau istilah faddalna maksudnya adalah kami telah mengutamakan sebahagian daripada sebahagian yang lain, bukan maksudnya kita menolak kelebihan antara satu sama lain. Ya, tafdil ini adalah kurniaan daripada Allah. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah contohnya. Nabi Muhammad diberikan satu kelebihan, iaitu katakan mukjizat bulan terbelah ataupun Al-Quran ini sebagai satu mukjizat pada Nabi Muhammad. Jadi berbeza-beza ya, dan Allah bercakap perkara ini, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan diangkat sebahagiannya dari mereka beberapa darjat. Ya, ada bezalah darjat. Bila berbeza darjat bukan maksudnya kita menolak mana-mana rasul, tidak ya, kita menerima semuanya. Dan sebenarnya surah Al-Baqarah ini banyak bercerita selain daripada bab iman, bercakap bab iman kepada rasul Ustaz. Ya, pasal apa? Pasal isu tentang keimanan ini, orang Yahudi ke Kristian ke, kalau nak percaya pada Tuhan yang satu tu tak ada masalah sangat. Tapi bila Bani Israel kata Rasul di kalangan orang Arab, bukan di kalangan kami, yang itu masalah. Terus tak boleh terima. Dia tak boleh terima pasal dia resis. Dia bersifat perkauman. Dia kalau Bani Israel dia terima. Ya, yang kita harapkan kita sebagai orang Melayu, Cina, India, jangan resis macam Bani Israel. Ya, walaupun kita bukannya Bani Israel, tetapi kalau semangat itu kita ambil, sebenarnya Bani Israel ni ambil semangat daripada mana Ustaz? Kalau awal surah Baqarah, kisah Iblis. Iblis ni dia cakap bahawa aku daripada api, Adam daripada tanah, jadi aku lebih baik ya. Jadi perkara itu adalah racism, asas kepada perkauman yang bermula daripada iblis. Maka dalam ayat ini Allah membawakan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Jadi Allah membawakan juga salah satu daripada Bani Israel ini adalah Nabi Isa. Tapi cabarannya Bani Israel tak suka Nabi Isa.
Dia memang jenis dia bangga dia ada sesuatu, lepas tu dia pergi hentam orang yang dia bangga tersebut. Itu memang masalah betul lah tu. Ya, tetapi sebenarnya perkara itu berlaku juga zaman sekarang. Betul, dia suka dia ada bos yang bagus, lepas tu dia pergi membawang bos dia juga kan. Pasal apa? Pasal dia punya perasaan Bani Israel ini, dia punya emosi ni tak stabil. Ya, perbincangan ulama kerana mereka ni banyak ditekan di bawah Firaun awalnya dulu. Jadi mindset mereka ini mindset yang terbelenggu. Maksudnya itu sebabnya kalau kita tengok orang tu, dia cakap depan okey, cakap belakang membawang, kutuk sana kutuk sini, sebenarnya orang yang ada masalah. Ya, dia lebih kurang macam Bani Israel jugalah. Ya, dia ni telah diopres, dia telah ditekan, dan psikologinya itu ada penyakit yang perlu diubat dengan ubat daripada wahyu. Jadi Nabi Isa, ya, dan disentuh di sini wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ruhul qudus ini maksudnya Jibril. Orang Yahudi tak suka pada Jibril. Pasal Jibril kan dia bawa wahyu sampai pada Nabi Musa, kemudian pada akhir zaman bawa pada Nabi Muhammad. Dia kata silap. Kan dia tak suka, salah orang. Dia bermusuh dengan malaikat Jibril, bermusuh dengan dia macam-macam. Dia yang penting dia betul, orang lain salah. Itu adalah sifat Bani Israel yang sebenarnya mengambil sifat daripada iblis sebenarnya, ya, kecuali bagi orang-orang Yahudi yang telah kembali kepada fitrah. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Apa yang berlaku ialah di sini dinyatakan jika Allah kehendaki niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah sampai bukti-bukti kepada mereka, tetapi mereka bertelingkah, maka ada di kalangan mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Jadi istilahnya ialah walau syaa Allah maqtatala, ya, maqtatala, iqtatala ini maksudnya saling membunuh, Ustaz. Dia bukannya orang kaum ini pergi bunuh kaum lain, dia sesama sendiri pun. Ya, nabi dia sendiri pun dia pergi kejar Nabi Isa itu, tetapi Nabi Isa diselamatkan. Ya, jadi mereka bermusuh betul lah dengan Nabi Isa, tapi Allah ingatkan bahawa Nabi Isa ini juga adalah salah satu daripada rasul yang perlu kita beriman. Dan kemudian apa yang berlaku adalah walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Ada yang bertelingkah, ada yang beriman, ada yang kufur. Kalau Allah nak, Allah boleh kata bahawa mereka tidaklah saling membunuh, tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi cerita ni panjang, Ustaz, ayat 253 ni. Betul, bila saya baca terjemahan ni pun kadang-kadang pusing-pusing kan. Pusing-pusing. Ni apa ni kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan, apa mesejnya? Mesejnya ialah kalau tuan-tuan dapat menerima keimanan kepada para rasul, semua rasul, sebenarnya kita berada dalam hidayah Allah yang dikehendaki, ya, dikehendaki oleh Allah SWT. Pasal isu tentang nabi ini ialah isu tentang taat kepada orang yang diberikan tanggungjawab oleh Allah SWT. Dia lebih kurang macam dekat tempat kerja lah, Ustaz. Kita ada bos, ya, ataupun ada dia punya manager, kan. Kadang-kadang orang tak puas hati manager, kadang-kadang manager lebih muda daripada dia, kan, ataupun manager dia kaumnya berbeza, ataupun manager dia orang lebih atas dia itu mungkin daripada syarikat lain pindah ke situ. Dia kata aku kerja lama kat sini, aku senior tau, kan, aku nak pergi taat pada dia pula, kan. Itu isu. Tapi sebenarnya memang iblis dengan Adam yang senior siapa, Ustaz? Iblis lah, dia lebih awal, kan. Adam baru dia dicipta, jadi dia kata aku nak sujud kepada junior. Apa hal begitu, kan. Jadi ini lambang kepada keegoan, ya. Bani Israel mereka ego, dan kerana ego mereka itu, sombong mereka itu, maka mereka dilaknat oleh Allah. Dan kalau kita selalu membetulkan keimanan pada para rasul ini, maka itu adalah tanda bahawa kita ini tidak ego. Dan terjemahan dalam zaman ini, kita tidak ego kepada penguasa, orang-orang yang memimpin. Selagi dia mengikut Allah dan Rasul, maka kita tetap akan memberi perhatian dan ketaatan kepada mereka. Dan apakah tanda kalau kita ni beriman kepada Rasul? Ayat 254 adalah jawapan. Sila Ustaz. 254 ya. Ini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم رزقناكم من
والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari ketika tiada lagi jual beli, tiada lagi persahabatan dan tiada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa Ustaz? Yes. Harapnya kitalah orang-orang yang beriman. Amin. Dan topik iman yang ditekankan pada ayat 253 itulah iman kepada para rasul. Yes. Tanda orang itu beriman kepada para rasul, dia sanggup bersedekah, sedekahlah sebahagian daripada rezeki. Ya, istilah yang digunakan di sini anfiqu mimma razaqnakum, daripada apa yang kami rezekikan. Jadi maksudnya apa harta yang kita ada itu Ustaz, bukan milik kita. Betul. Itu sebenarnya milik siapa? Allah. Milik Allah, Subhanahu Wa Taala. Allah yang punya. Tak ada yang milik kita. Jadi bila kita ada masa rezeki, kita ada duit rezeki, kita ada apa? Kita ada ilmu rezeki, kita ada anak rezeki. Maka Allah kata anfaqu. Tanda kita ini beriman kepada para rasul. Pasal apa? Pasal kalau orang-orang pada zaman Mekah ataupun Madinah itu Ustaz ya, mereka beriman pada para rasul. Dia kata saya beriman pada para rasul, tapi suruh derma mereka tak nak derma. Itu namanya kumpulan munafik. Ya, mereka kata je dekat sini saya beriman kan, asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi bila suruh berjuang, suruh berkorban, tolong wakaf, tolong derma, minta maaflah saya nak balik rumah kejap. Kan? Jadi ini adalah petanda yang penting sebelum datang ya hari yang la bai'un, ya, iaitu tidak ada jual beli ya, tidak ada jual beli. Yang keduanya tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat. Tiga perkara ini penting. Pasal apa? Bercakap tentang tiada jual beli ini, Allah jual beli tidak di akhirat nanti, tetapi di dunia ini Allah jual beli dengan kita dalam surah Taubah Ustaz ya. Maksudnya Allah membeli orang-orang beriman ini. Ya, Allah membeli maksudnya barter. Kita barterkan diri kita, harta kita untuk perjuangan. Sebenarnya jual beli ini akan menghasilkan untung di akhirat. Ya, yang pertama. Yang keduanya ialah wala khullah, ya, di akhirat sana tak ada dah kawan-kawan dah, nak berkawan, nak apa BFF semua tak ada. Tapi kerana tuan-tuan menggunakan rezeki masa, BFF-nya berkawan baik dengan Al-Quran. Tuan-tuan berkawan baik dengan orang-orang yang membuat kebaikan. Ini adalah khullah yang bermanfaat. Akhirnya nanti kita bertemu dengan khullah Khalil yang betul-betul, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya iaitu kita kena berjuang kerana di sana tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat kecuali syafaat itu hanya datang daripada Allah, dan bila Allah mengizinkan ya kepada Nabi Muhammad memberi syafaat, itu pun dengan izin daripada Allah. Dan itu ayat yang kita akan tengok selepas ini, ayat tentang syafaat dalam ayat yang besar, iaitu ayat ramai yang menunggu-nunggu Ustaz. Ada seorang sahabat Pak Andak dari, katanya di hospital di Kelebang Melaka Ustaz. Oh masya-Allah. Katanya walaupun di hospital tapi nak tengok juga pasal ada ayat istimewa hari ini, ayatul kursi katanya. Ayatul kursi. Kelebang tu yang ada apa coconut shake. Coconut shake Ustaz ya. Masya-Allah. Nanti kita kena pergi sana lah tu. Ya, baik, masya-Allah. Dan kita nak belajar pada hari ini sebenarnya Ustaz ya, perkataan yang penting untuk kita beri perhatian pada halaman 42 ini adalah fadad lam, ya, fadala okey, fadal iaitu kurniaan ataupun anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berulang sebanyak 104 kali. Dan bila kita berjumpa lagi perkataan ini, maksudnya Ustaz ya, Allah boleh melebihkan dari orang ke orang. Ada orang dapat kereta A, ada orang dapat kereta B. Saya dapat kereta C Ustaz. Tapi kalau saya tengok Ustaz ada kereta A, jangan dengki pula. Kan, saya tak boleh dengki pasal apa? Itu Allah kurnia, kan? Kurniaan Allah, dan Allah yang sama boleh bagi Ustaz. Ya, subhanallah. Allah yang sama boleh bagi. Yang penting ialah apa? Kita jangan dengki pasal orang Bani Israel, dia dengki bila wahyu itu sampai kepada orang Arab. Sebenarnya dia tetap juga dapat kurniaan yang besar daripada Allah ya, dengan dia beriman, dia mendekatkan diri pada Allah, tetapi kerana dia ada baghyan bainahum ya, dia ada rasa tak puas hati itu, maka kesannya ialah kurniaan yang ada hancur, dan kurniaan yang akan datang tidak lagi dia perolehi. Dan itu yang kita ingin jauhkan daripada kita. Sebabnya pada hari ini kita mengakhirkan 254 itu wal kafiruna humuz zalimun. Orang yang kufur itu
Ustaz ya, yang tidak mahu berjuang dengan Nabi kerana dia tidak beriman pada Nabi, Allah kata zalim. Ya, apa maksud zalim? Iaitu dia tidak meletakkan pada tempatnya, dan kita insya-Allah melihat macam mana kita nak reset diri kita agar tidak zalim. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bertemu kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Ustaz ya, alhamdulillah kita sudah pun melihat dua ayat daripada halaman 42 bercerita tentang kepentingan keimanan kepada para rasul, di mana ia dimanifestasikan, dijelmakan dalam bentuk infak kita. Tuan-tuan sekalian, saya dan tuan-tuan kita selalu berinfak, dan bercakap tentang infak ini salah satunya Ustaz ya, dengan program My Quran Time ini ia memberi kesan kepada ramai daripada tuan-tuan ya, daripada umur seawal 3 tahun 2 tahun Ustaz ya, sampailah kepada umur 83 85 tahun ya. Jadi hari ini kita ada paparan khas Ustaz. Subhanallah, betul Ustaz. Kita ada video yang kita nak kongsikan dengan para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Mari kita saksikan video yang menarik ni, katanya daripada adik cilik ni. Adik cilik sebagai inspirasi kepada adik-adik yang cilik-cilik semua, pada ayah-ayah, ibu-ibu, teruskan membawa anak untuk bersama dengan Al-Quran. Saksikan. Madinah, hari ni saya nak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Alhamdulillah Ustaz. Ada guru dia tadi tu. Siratal itu penting ada guru ya. Maksudnya Ustaz kan, pentingnya ada keluarga yang bagi semangat, membimbing, guru-guru membimbing, dan inilah juga Ustaz antara usaha kecil kita dalam My Quran Time ini. Kita nak kongsikan dengan para sahabat-sahabat semua tentang tajwid, tentang nota-nota dan sebagainya. Sebab tu kita nak menjemput sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Sebelum tu Ustaz, baru ni Ustaz saya balik Terengganu Ustaz. Ada peminat setia My Quran Time Ustaz. Masya-Allah. Dan menarik tu, masa saya nak berlepas balik di airport, dia datang ke airport lapangan terbang nak bagi cenderahati Ustaz. Ada hadiah. Ini yang dan Ustaz Fazrul pun ada. Saya pun dapat tadi tu Ustaz. Ustaz. Masya-Allah. Masya-Allah, macam set Quran Time Ustaz. Oh ini. Ni subhanallah ada nama saya. Ni Ustaz Tamizi, Ustaz Tirmizi, Ustaz Fazrul. Semua pakai songkok Ustaz ni. Semua pakai songkok pakai songkok. Ustaz Tir jarang pakai songkok tapi ini songkok juga. Okey, alhamdulillah. Jadi kita nak ucap terima kasih banyak kepada adik Luqman Hakim dan juga adik Nur Khadijah Ustaz ya, betul. Yang hadiahkan kepada kita ni tulisan ataupun lukisan yang amat menarik ini. Cantik. Terima kasih. Nanti satu hari kita jumpa Ustaz. InsyaAllah. Dan dia datang ke rumah saya Ustaz. Dia jumpa kat masjid. Dia kata, Ustaz sekejap lagi saya nak ke rumah Ustaz lah, ada hadiah. Dia cakap nak cendera tanda kenangan dia bagi. Dia hadiahkan ni Ustaz. Khot dan satu untuk saya pun ada satu. Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi. Insya-Allah. Khot nama kita Ustaz. Ya. Allahu akbar, subhanallah. Daripada Muhammad Abu Nuaim bin Abu Bakar Asyakram. Subhanallah. Terima kasih banyak adik Muhammad Abu Nuaim, dan kita doakan Ustaz mudah-mudahan adik-adik ini Allah Subhanahu taala kurniakan kejayaan, memudahkan urusan menjadi anak yang soleh dan soleh semualah untuk peminat-peminat penonton-penonton Quran Time. Dan jangan lupa untuk bersahabat dengan kita Ustaz di platform rasmi kita, di Facebook kita Sahabat Al-Quran My #Quran Time dan My #Quran Time. Juga boleh ulang untuk melihat kita di My #Quran Time Official, itulah di YouTube kita, dan juga terus bergabung dalam Instagram kita di My Quran Time Official Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz. Dan seperti biasa kita nak berkongsi juga tentang pengajian tajwid kita pada hari ini. Kita nak berkongsi dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya tentang makhraj umum, iaitu
perkongsian tajwid kita yang kita nak berkongsi hari ini. Sebab tu Ustaz kadang-kadang bila kita sebut tentang bacaan Al-Quran ini, dia tak boleh lari ataupun tak boleh berpisah daripada ilmu tajwid. Mempelajari tajwid fardu kifayah, mempraktikannya fardu ain. Dan kita nak kongsikan hari ini makhraj umum, iaitu jumlah bilangan makhraj yang umum ataupun utama terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama bahagian rongga mulut dan rongga kerongkong ataupun namanya al-jauf. Yang kedua bahagian kerongkong al-halqu. Yang ketiga bahagian lidah al-lisan. Yang keempat bahagian bibir mulut asy-syafatan, dan yang kelima bahagian hidung iaitu al-khayshum. Maksudnya kelima-lima makhraj umum ini terdapat 29 huruf. Dan ada makhraj khususnya nanti. Contoh al-lisan, lidah, hujung lidah, tepi lidah, belakang lidah, yang kita akan kongsikan nanti dengan para sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Jadi inilah 5 makhraj umum dalam bacaan Al-Quran ataupun huruf-huruf kita, ada 5 ini. Makhraj itu maksudnya apa Ustaz? Makhraj ini ialah tempat keluar huruf. Tempat keluar. Betul Ustaz. Tempat keluar huruf, maksudnya kita akan mengetahui nanti 29 huruf yang Ustaz Tirmizi kongsikan, huruf hijaiyah 29 huruf itu ada tempat-tempat khusus keluarnya. A dekat mana, mim dekat mana, nun dekat mana, qaf dekat mana, kaf dekat mana. Oh, sebab tu tak boleh main sebut je. Ha dekat mana, ha dekat mana. Masya-Allah. Jadi saya harap sahabat-sahabat Al-Quran semuanya stay tune, teruskan untuk bersama dengan kita dalam My Quran. Alhamdulillah ya. Itu adalah perkongsian tajwid Ustaz ya, tentang makhraj, tempat keluar huruf yang penting agar ialah Ustaz ya, kalau tidak dia rasa macam dah cukup padu bacaannya, tapi rupanya ha dia ha ataupun sin dia tha, dia antara sin dengan tha tu dia bercampur-campur ya, kita dah kongsi sebelum ni kan Ustaz. Betul. Boleh menyebabkan berubah makna. Betul. Bila kita salah menyebut huruf. Betul. Alhamdulillah. Jadi kita nak meneruskan pada halaman yang ke-42 ini, tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita perhatikan. Kalau tadi kita berbincang tentang keimanan pada Rasul, maka salah satu daripada cara untuk kita beriman kepada Rasul itu kita infak, dan bagaimana untuk mengelakkan kita terus menzalimi, tak nak jadi orang yang zalim, kita berkenalan dengan punca kepada keadilan seluruh alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat, yang maha tinggi. Itulah ayat 255 diikuti dengan ayat 256. Jom Ustaz. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak baca ayat yang penting hari ini, ayat yang selalu sangat kita baca, kadang-kadang tersilap baca Ustaz. Matnya, hurufnya. Jadi kita nak baca hari ini. Ramai juga yang mohon dekat sini Ustaz, dekat Facebook kita Ustaz, ada yang minta taranum Hijaz, ada yang minta taranum Nahawan untuk baca ayat ini. Jadi insya-Allah saya nak baca Ayatul Kursi pada hari ini dengan taranum bacaan murattal lagu ataupun taranum Hijaz. Dan saya nak ucap terima kasih juga kepada sahabat kita yang berada nun jauh di Düsseldorf. Düsseldorf tu kat mana Ustaz? Bukan Banting lah. Bukan Banting. Di Germany. Danke. Danke ni kalau tak silap terima kasihlah. Macam donat bunyi Ustaz cakap betul. Donat ke danke? Danke. Terima kasih danke kepada Puan Amanah Mamum. Kalau tak tepat sebutan tu insya-Allah Ustaz, kita kena jumpa orang Jerman lah Ustaz. Kita akan terbang ke sana untuk dengar sendiri slang insya-Allah. Doakan mudah-mudahan insya-Allah. Quran di sana ya Ustaz ya. Insya-Allah Ustaz, pasti insya-Allah. Baik. Jom kita sambung bacaan kita ayat 255 dan 256. Dua ayat ni ayat yang selalu kita baca. Jadi mari kita semak bacaan kita dan kita cuba hayati betul-betul insya-Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 255, Allah tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup yang mengatur kepada segala makhluk secara berterusan, ya, dan Allah menyambung lagi ya beberapa ayat yang bergabung dalam satu ayat ini, ayat kursi. Dalam hadis Riyadhus Salihin dinyatakan tentang memang ada ayat-ayat Al-Quran ini maksudnya yang lebih dari azam, lebih hebat daripada satu sama lain ya, seperti mana juga kalau Rasul itu ada faddalna, ada fadilat ataupun tafdil antara satu sama lain. Ayat Al-Quran pun ada fadilat yang tertentu, dan salah satunya adalah ayat kursi yang saya yakin pada tuan-tuan yang berada di rumah menghafalnya, membacanya selepas solat Ustaz ya. Jadi apakah isi kandungannya untuk kita menghayati mengapa dia jadi azam, mengapa jadi hebat? Kerana isinya ini adalah berkaitan dengan yang maha hebat, iaitu Allah Al-Aliyul Azim. Ya, itu yang menjadikan ayat ini hebat. Dan kalau kita selalu bersama dengan ayat ini pagi petang kita baca, ia memberi fadilat yang besar, iaitu kalau kita melihat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ilah ini ustaznya biasa orang cakap Tuhan, tetapi sebenarnya bukan sekadar itu sahaja, tetapi dia adalah tanda kepada maksudnya ketaatan, kecintaan. Jadi tidak ada kecintaan yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila cakap tentang cinta ini ustaz ya, contohnya kalau katakan orang gandrung, ustaz tahu apa istilah gandrung? Gandrung. Ini orang Indonesia cakap. Waduh. Itu aja campur enggak tahu Pak saya. Tak tahu ya. Gandrung ini dia kalau katakan dia cinta dengan seseorang tu, dia angau. Angau. Jadi dia kalau pergi dia cinta dengan seorang itulah ya, dia tengok selipar dia saja pun dia rasa ya Allah bersyukurnya ya Allah kan begitu kan. Itu tandanya orang angau ataupun gandrung. Ya. Dan salah satu daripada maksud ilah ini adalah al-mahbub, yang dicintai ataupun yang digandrungkan. Ya, yang diangaukan, sehingga kan bila lihat kepada kebesaran Allah dalam pokok, pada matahari semua, dia rasakan subhanallah. Ya, betapa hebatnya Allah, maka hilang kerinduannya itu ya. Dan bila ada peluang untuk solat, bila hayya ala solah, dia akan rasa Allah. Itu tandanya ilah sudah masuk dalam hati kita. Tetapi kalau katakan seorang itu kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tetapi dia tidak mahu taat, ya, itu juga maksud lain bagi ilah ini, al-matbu' yang diikuti, ya, ataupun al-wala yang ditaati sebenar-benarnya. Maka mungkin ada yang kata dia dah cakap la ilaha illallah tapi dia tak nak sembahyang. Sebenarnya dia masih lagi ilahnya itu masih lagi ada benda-benda lain. Pasal ilah bukan sekadar saya cakap satu Tuhan, tapi ikut cinta dan ikut apa yang Tuhan, yang Allah sebutkan. Jadi Allah memperkenalkan kepada kita dua nama Allah yang lain, iaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu ini maksudnya Allah yang Maha Hidup, sumber kepada semua makhluk adalah daripada Al-Hayy maksudnya. Dan Al-Qayyum ini maksudnya ialah yang Maha kekal mengurus makhluknya. Dia kalau istilah Al-Qaim,
qaim itu maksudnya ialah yang sekali untuk menguruskan sesuatu perkara. Tapi kalau al-qayyum itu maksudnya selalu menguruskan. Jadi maksudnya macam kita ini Allah mendirikan, menjaga kita terus menerus, tidak pernah terputus. Inilah Allah yang akan menjaga kita pada setiap masa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu siapa lagi? Allah perkenalkan tidak mengantuk, tidak tidur, Ustaz. Ya. Ya, pasal apa? Pasal kita, Ustaz ya. Ustaz sayang pada anak berapa jam, Ustaz? Sehari. Memanglah sayang, Ustaz ya. Sayang 24 jam ke 23 jam? Tak tidur kat lah. Tidur, Ustaz ya. Sayang duduk, Ustaz. Jawab sebelum tidur. Okey. Okey. Bagi ibu yang amat sayang, ya, kalau Ustaz sayang pada isteri, ya, isteri Ustaz yang menonton sekarang pun dia sayang pada Ustaz. Ya. Kalau tanya sayang Ustaz Tirmizi, jawapannya rasa-rasa apa, Ustaz? Sayanglah ya. Berapa jam sayang pada Allah Ustaz tu. Kan. Kalau Ustaz cakap pada diri berapa jam kan. Untuk manusia kita sayang macam mana pun tak adanya kita nak jaga 24 jam. Betul Ustaz. Ya. Pasal apa? Pasal kita mengantuk. Waktu mengantuk je Ustaz. Kalau saya penat bila bersiaran ke apa kan balik rumah, sayang juga kan. Tapi tidur lebih sayang lagi ya. Nak ceritanya ialah kita adalah makhluk tuan-tuan sekalian yang mengantuk. Mengantuk dah cukup dah. Allahuakbar. Ya, ada yang kita tengok dalam viral video Ustaz ya, bila dia mengantuk 2-3 saat betul, itu betul Ustaz. Ya. Sayang pada ahli keluarga, bukan tak sayang, mana ada orang nak aksiden. Tetapi kerana apa? Kerana kita adalah makhluk dan seterusnya Allah menyatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, baginya adalah semua apa yang ada di langit, di bumi. Kemudian yang memberi syafaat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita bincang tadi Ustaz ya. Maksudnya di akhirat nanti tidak ada syafaat kecuali syafaat daripada Allah ataupun Allah beri izin kepada para nabi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, tahu segala-galanya dan meliputi ilmunya. Ya'lamu dan kemudian illa bima sya wasi'a kursiyus samawati wal ard, ya, kekuasaan Allah ini amat luas. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan tidak memberatkannya, tidak ada masalah untuk Allah jaga langit bumi, nak jaga kita lagi mudah Ustaz ya. Wa huwal aliyyul azim. Kesimpulan daripada ayat 255 ini maksudnya Allah yang hebat jaga kita yang tak hebat Ustaz. Betul Ustaz. Ya, yang itu yang tawaran daripada Allah. Kalau ada yang kata bahawa saya ada CCTV, ada ramai yang tukang jaga saya, sebenarnya 255 ini adalah tanda kita ini perlukan penjaga yang hebat. Dan salah satunya macam mana Ustaz? Salah satu tandanya ialah kita selalu dekat dengan sejadah kita. Ya, taklah semestinya cantik Ustaz. Cantik. Okey. Nak ceritanya apa? Ada orang pegang sejadah pun tak pernah Ustaz. Pegang sejadah pun tak ada ya. Padahal sebenarnya ini peluang untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Ya, taklah semesti pakai sejadah ni Ustaz, boleh pakai sejadah cap lain ya. Tapi nak ceritanya ialah orang yang selalu ingat sejadah, dia tahu tempat bersujud, dia tempat mendapatkan perlindungan daripada Allah Al-Aliyul Azim. Ya. Dan ini adalah ayat 255, dan di ayat 256 itu bila dah cerita tentang Allah yang hebat ini, tak payah nak paksa-paksa orang masuk Islam. Ya, tidak ada paksaan untuk masuk dalam beragama. Kerana apa? Kerana itu adalah prinsip agama ini. Agama yang betul. Agama yang tak betul dia paksa-paksa orang untuk masuk agama dia. Tapi agama ini, agama Islam ini beritahu tentang kehebatan Allah. Ya, jadi jangan paksa-paksa. Dan di situ Allah menyatakan di hujung ayat 256 itu, siapa yang ikut pada Allah, yang tidak ikut kepada taghut. Taghut ni maksudnya Ustaz ialah sesuatu yang authority, pihak berkuasa yang tidak mengikut Allah. Ya, macam nabi authority yang ikut Allah. Ya, orang yang tidak ikut Allah ni namanya taghut. Kalau kita tidak ikut, maka sebenarnya kita berpegang pada tali yang amat kuat, bantuan daripada Allah. Dan ini adalah satu kesimpulan penting bahawa sebenarnya kalau kuat keimanan kita kepada Rasul, kita akan berinfak. Makin kita berinfak, makin kuat lagi keimanan kita pada Allah. Allah memberi syafaat pada kita sehinggakan kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Membawa kita kepada kesimpulan kita pada hari ini Ustaz ya. Mari sama-sama kita perhatikan. Kita melihat pada ayat 254 tadi,
Banyakkan infak sebagai bukti keimanan kita kepada Rasul sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat. Pada ayat 255 kita berkenalan, yakin penjagaan Allah paling berkesan ya berbanding penjagaan manusia. Oleh itu kita selalu dekatkan diri dengan Allah, kita bersujud, kita memohon pada Allah. Dan pada ayat 256 kita berpegang teguh pada tali Allah agar selamat dalam hidup ini adalah tali yang amat kuat, amat mantap. Tidak ada siapa yang boleh beri tali yang amat kuat ini sampai ke akhirat. Jadi Ustaz, mari kita sama-sama berdoa, moga-moga Allah kuatkan pegangan kita kepada urwatil wuthqa. Masya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum saya doa Ustaz, satu last sahabat kita di Facebook, terima kasih banyaklah sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang bersama dengan kita, macam-macam komen dan juga sokongan ni, terima kasih banyak. Dan satu Puan Ain Sofia Muhammad Khalidi dari Kelantan ke Seremban, kemudian ke Selangor, kemudian ke KL, kemudian patah balik ke Kuantan, kini di Terengganu. Subhanallah. My Quran Time tetap di hati. Bab kata Ustaz tadi, gandrung dengan My Quran Time. Subhanallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat dan terus kita bersama dengan Al-Quran insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله ويا رحمن ويا رحيم Ya Allah, mudahkan lidah kami menyebut kalam-Mu Al-Quran. Fasihkan kami ya Allah, lancarkan bacaan kami ya Allah. Jadikan mata kami mata yang suka menatap kalam-Mu Al-Quran. Telinga kami ya Allah, telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan Al-Quran. Meresap ke jiwa kami, meresap ke hati kami. Diberi kekuatan buat hati kami mengamalkan Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ada di antara kami yang belum mahir membaca Al-Quran, maka saat ini dengan barakah Al-Quran kurniakan kefasihan dan juga kemahiran kepada sahabat-sahabat kami membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ya Allah diterima doa kami ini ya Allah. Jadikan kami orang yang suka infak pada jalan-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang benar-benar yakin akan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berpegang teguh akan ajaran-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz atas doa sebentar tadi yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik, untuk sama-sama kita mencintai, kita mengamalkan isi kandungan daripada halaman 42 ini. Kita beriman pada Rasul, kita beriman kepada Allah yang Aliyul Azim, yang maha tinggi, yang maha hebat, dan kita ingin sebarkan kesedaran ini kepada seluruh alam ini agar alam ini dijaga oleh Tuhan. Misalnya ramai bergabung dalam wakaf Al-Quran untuk ummah. Tuan-tuan boleh menyumbang di platform dalam nombor yang tertera di atas skrin itu, kerana kita ingin membawakan kesedaran bahawa dunia ini, masyarakat ini, keluarga dan diri kita kalau boleh tidak dijaga selain memang kita nakkan kalau boleh dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kalau dijaga oleh manusia Ustaz kita mengantuk dan Allah, kita ni perlu macam-macam nak duit lah apa sebagainya. Tapi kalau utamakan Allah, itulah yang membawa kita ke syurga Allah SWT. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi insya-Allah. Kita bertemu lagi tuan-tuan dalam halaman seterusnya program My Quran Time yang dibawakan oleh Mufas. Baca, faham, amal. Kita akhiri sama-sama tuan-tuan di rumah, kita baca ayat kursi ini. Ayat kursi dengan bacaan terbaik, dengan cara terbaik. InsyaAllah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم